akan kita bawakan sedikit beberapa memorabilia daripada masa silam untuk kita mengenang kembali zaman Kampung Pandai Besi tahun 50-an, 60-an. Memang kita belum ada lagi tahun 50-an, tapi bila kita di sini berpeluang untuk menyaksikan gambar-gambar tahun 50-an, kita cukup berbangga sebenarnya dengan keunikan yang ada di Kampung Air. Tambahan lagi yang dibawakan ketika inilah Kampung Pandai Besi. Kalau dulunya yang kita tengok di sini gambar-gambarnya Kampung Tukang Besi. Jadi kita ingin mengetahui apakah cerita selanjutnya, kenapa buku ini dilancarkan, kenapa buku ini ada, semuanya untuk pengetahuan kita bersama. Terima kasih kepada tetamu-tetamu kita sudah bersedia dan juga meluangkan masa untuk bersama kami di Studio Pagi TV. Kita tanya sama dengan Tun Haji dulu kali ya. Jadi kita ingin mengetahui Kampung Air ini pada umumnya mempunyai banyak sejarah yang memaparkan keberadaan kehidupan yang unik, dan juga dari itu difahamkan bahawa satu buku mengenai salah sebuah kampung yang ada, iaitu Kampung Pandai Besi telah menerbitkan buku mengenainya. Jadi mungkin Tuan dapat menerangkan sedikit sebanyak mengenai dengan sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin juga kita dapat berjumpa pada pagi ini di rancangan ini. Terlebih dahulu saya dan Awang Isnul bin Haji Amdani mewakili penasihat dan ahli-ahli jawatan kuasa penerbitan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak RTB bahagian Rampai Pagi kerana menjemput kami ke studio bagi menerangkan penerbitan buku berjudul Kampung Pandai Besi Menyusur Zaman. Buku ini akan disempurnakan pelancarannya oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Maharaja Diraja Datuk Seri Paduka Haji Awang Abdul Wahab bin Haji Muhammad Said, insya-Allah pada 18 hari bulan Jamadil Awal 1436 Hijrah bersamaan dengan 8 Mac 2015 Masihi, iaitu pada hari Isnin jam 8 malam bertempat di sebuah hotel di kawasan Kampung Jerudong. Jemputan-jemputan telah pun diedarkan kepada warga Kampung Pandai Basi. Begitu juga undangan kepada jemputan-jemputan khas bagi memeriahkan upacara ini. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ianya berjalan dengan lancar dan sempurna dan mendapat ridha Allah. Amin. Baiklah, saya mulakan dengan satu madah. Banyak apung di Karambunai, Telampung Basi jadi tandanya. Banyak kampung di Sungai Berunai, Kampung Pandai Basi satu-satunya. Kampung Pandai Basi wujud bersama-sama dengan seluruh kampung air di kiri kanan sepanjang Sungai Berunai dalam daerah Brunei Muara. Lokasinya ialah berhadapan dengan makam Diraja Kubah Diraja. Bercerita mengenai dengan Kampung Pandai Basi ini memang banyak sejarahnya. Baiklah, berbalik kepada soalan tadi mengenai dengan buku Kampung Pandai Basi ini diterbitkan ialah bagi merekodkan sejarah yang satu ketika dahulu, iaitu pada zaman selepas Perang Dunia Kedua 1945 sangat masyhur dengan produknya berasaskan besi sahaja sehingga diekspor ke luar negeri. Kalau sekarang dipanggil industri kecil, dan sudah awal-awal lagi Kampung Pandai Basi menghasilkan satu Ki satu Pi, iaitu satu kampung satu produk. Jelama-jelama di Kampung Pandai Basi, saya gunakan jelama pada mengingat cerita-cerita dulu. Jelama-jelama di Kampung Pandai Basi ini terdiri dari satu keluarga besar. Tidak ada orang lain. Semuanya saudara sekampung. Hidup aman damai, lagi harmoni. Sudah awal-awal lagi berpendidikan, lebih-lebih lagi dalam ilmu agama. Alhamdulillah. Selain pakar dalam ilmu bertukang besi, ada juga yang pakar ilmu seni mempertahankan diri, silat dan kuntau sehingga bergelar Johan seluruh negara Brunei. Ahli perniagaan, salah seorang di kampung ini, patut saya di-highlight sejarah yang menunjukkan kegiatan seorang bini-bini warga Kampung Pandai Basi ini bergelar dalam bahasa sekarang
successful businesswoman, wanita yang berjaya dalam perniagaan, orang kampung Pandai Basi. Pertukangan tangan, anyaman dan bertukang kayu dan lain-lain lagi. Ada juga mahir dalam pembacaan Alkitab Suci Al-Quran sehingga ke tempat Juhan, peringkat belia seluruh negara Brunei. Ada juga seorang warga kampung Pandai Basi menjadi hakim musabakah membaca Al-Quran, peringkat antarabangsa di Kuala Lumpur. Ahli dan pakar dalam zikir Brunei. Brunei asli ya. Murid pertama terpilih melanjutkan pelajaran perguruan di Kuching, Sarawak pada tahun 50. Murid pertama terpilih memasuki sekolah Inggeris pertama kerajaan, Government English School tahun 51. Dan murid pertama dihantar ke Al-Junid Arabic School, Singapura pada tahun 51. Dan seterusnya dalam tahun 60 ke atas ke Melaya, England, Mesir dan United States of America dan lain-lain lagi. Sehingga mereka mencapai kelulusan tertinggi di dalam berbagai bidang. Dalam perkhidmatan awam seawal tahun 49, sudah ada warga kampung Pandai Basi berkhidmat dengan British Resident Office. Barangkali kita tidak tahu apa itu British Resident Office. Ingat berpusat di Kota Batu. Tidak, bukan. Di sini juga tempatan ni. Di kawasan ni. Tahun 48 sampai 50. Selepas Perang Dunia Kedua ya. Kelasi dan juragan kapten kapal sehingga mampu mengelilingi seluruh Pulau Borneo. Kehebatan orang Pandai Basi. Guru, polis, pegawai penguatkuasa agama Islam, pegawai agama kanan, pegawai masjid, imam, pegawai haji, pengarah, timbalan ketua pejabat, ketua rancangan RTB. Siapa? Dan dalam tahun 90-an sudah ada anak keturunan kampung Pandai Basi mampu menerbangkan pesawat RBA. Atau sekarang dipanggil RB. Yaitu sebagai pilot atau kapten. Dan yang paling mustahak dirista ialah seramai 5 orang jelama-jelama kampung Pandai Basi telah diperkenankan oleh raja disempiri gelaran pihin. Seramai 3 orang daripadanya dianugerahi disempiri gelaran yang dimuliakan pihin Menteri Agama. Manakala mereka telah meninggal dunia. Dan 2 lagi dianugerah sempiri gelaran yang dimuliakan pihin istana. Dan sekarang bertugas dalam portfolio masing-masing. Ketiga-tiga pihin Menteri Agama ini adalah orang-orang yang dikurniai Allah SWT kelebihan pada diri mereka masing-masing, menjadikan mereka bijak bistari. Dengan demikian mereka diangkat disempiri gelaran oleh raja. Mereka banyak berjasa bukan hanya kepada kampung Pandai Basi, malah kepada negara, agama dan bangsa dan raja. Jasa mereka dikenang sehingga ke hari ini. Seorang daripada mereka ini telah dilantik ke jawatan yang paling tinggi yaitu Kadi Besar Brunei yang pertama, Ahli Majlis Agama Islam dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada satu musim Majlis Mesyuarat Negara, usul yang dikemukakannya telah diterima dan diluluskan oleh kerajaan sehingga menjadi dasar dan undang-undang Islam di negeri ini dan diguna pakai sehingga ke hari ini. Itulah jasa-jasa yang disumbangkan oleh jelama-jelama yang prominent dari kampung Pandai Basi. Iya. Apa yang saya nyatakan ini hanyalah cerita-cerita biasa dan mungkin juga dianggap omong kosong oleh setengah orang. Sebabnya tiada catatan bertulis sebagai bukti mengenainya yang dapat dibaca dan dilihat wajah-wajah mereka yang saya sebutkan itu. Supaya tidak dilupakan dan hilang di dalam zaman, wajiblah ia didokumentarikan. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, setelah memakan masa yang begitu panjang, maka buku Kampung Pandai Basi Menyusur Zaman telah dapat kami hasilkan dan terbitkan. Ianya juga dijadikan produk 1K 1B atau 1 kampung 1 buku.
Iya. Setakat itulah dulu saja. Menarik, sebenarnya satu kampung satu produk, ini satu kampung satu buku. Mudah-mudahan ini pioniernya lah ya. Memang banyak juga ya penerangan yang diberikan seperti tadi. Bila menyebut saja tahun 1949, memang belum ada kejutan kita, dan juga kita melihat sendiri gambar-gambar yang dibawa di sini, dan juga nanti kita akan mengongsikan juga ya buku yang pun diterbitkan. Dan kalau Tuan Haji sendiri generasi yang keberapa tu kalau di Kampung Pandai Besi? Saya generasi yang ini saya bapa saya. Yang ketiga. Yang ketiga. Kalau saya sendiri generasi yang keberapa? Sebab saya anak Kampung Pandai Besi. Alhamdulillah, syukur. Saya menambah. Silakan. Ini satu hikmat dari Allah SWT. Dengan menerbitkan buku ini, di tempat ini barulah saya berjumpa orang. Rupanya orang di sini adalah warga Kampung Pandai Besi. Boleh masukkan lagi jelama-jelama yang Tuan Haji sebutkan tadi. Itu hikmat menerbitkan buku ini. Dengan adanya buku ini, dua insan dari berasal dari Kampung Pandai Besi berjumpa di rancangan ini. Alhamdulillah. Dua banyak lagi sebenarnya. Nah, sambil kita melihat gambar-gambar daripada koleksi Kampung Pandai Besi yang lama-lama dulu, kita ingin tanyakan juga kepada Tuan Haji Asnol ya. Sebenarnya bila penerbitan buku ini dimulakan dan tujuan awalnya dan sehingga sekarang apa sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isa. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTV kerana sudi menjemput kami untuk datang berkunjung dan terus memberikan mengenai buku ini di Rampai Pagi yang mulia ini. Dan sebenarnya seperti yang dinyatakan oleh Tuan Haji Kadir, di mana buku ini sebenarnya kalau saya dulu sering mendengar daripada cerita-cerita nenek saya, tangah saya, uda saya, tua saya, tetapi tidak ada fakta sebenarnya. Tidak ada fakta yang cerita-cerita yang dinyatakan, tidak ada dibukukan. Semuanya sejarah berlisan, sejarah lisan. Semuanya lisan ya. Jadi terdorong bagi saya untuk kenapa tidak ada buku ataupun fakta-fakta yang boleh kita adun ataupun kita terbitkan untuk menjadikannya satu sejarah ataupun satu rujukan untuk khususnya untuk Kampung Pandai Besi sendiri ataupun penduduk Kampung Pandai Besi sendiri. Dan saya percaya saya generasi yang kelima sebenarnya, atau kita sebenarnya generasi kelima. Jadi sebagai generasi kelima, saya juga pernah berkunjung ke Kampung Air di waktu kecil dulu. Namun tapi tidak lahir di sana, namun saya sering waktu bapak saya, indung saya, ibu saya masih ada saudara mara di sana, dan saya melihat ini satu opportunity untuk saya untuk menerbitkan, untuk memanggil segala jawatan-kuasa tugas yang ada untuk menerbitkan buku ini. Dan penyelidikannya begitu lama sekali sebenarnya. Berapa lama tu? Lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Kerana ia memerlukan satu penyelidikan yang mendalam. Dan satu lagi banyak warga yang telah pun tiada. Sewaktu penerbitan buku ini, sewaktu pembuatan buku ini sebenarnya ada 2-3 orang yang telah pun meninggal dunia disebabkan oleh sebelum diterbitkan buku ini. Tapi mereka mengetahui sudah. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan dari cerita saya tadi itu mengenai dengan kenapa tujuan saya membuat buku ini ialah ingin sebenarnya untuk memberikan atau membagikan kepada masyarakat Kampung Air, khususnya masyarakat Kampung Pandai Besi, generasi yang akan datang seperti kita atau generasi kelima, siapa sebenarnya yang tinggal di Kampung Air. Seperti yang dinyatakan oleh Tuan Haji Kadir, jelama-jelama yang tinggal di Kampung Air, siapa sebenarnya, dan apakah ekonomi ataupun sosial yang ada sebenarnya di Kampung Air, khususnya di Kampung Pandai Besi. Inilah makanya tujuan saya untuk benar-benar untuk mengadakan buku ini, untuk menerbitkan buku ini, untuk menyelidik buku ini sebenarnya. Jadi kira-kira tahun 2010 lah ya proses. 2011, tepat 23 di bulan 11, 23 bulan 2 Februari, National Day. Dan buku ini siap 23 Februari 2015. Alhamdulillah, wow. Jadi 4 tahun, lebih kurang 4 tahun kita menyelesaikan buku ini. Saya cuba membayangkan sebenarnya pada 23 Februari 2011 yang lalu itu, Tuan Haji terinspirasi untuk membukukannya. Jadi untuk mencari narasumber ni, kami jumpa Tuan Haji Kadir mungkin ya. Bagaimana tu proses merisik? Mungkin ada penulis-penulis lain yang ingin mencontohi. Sebenarnya ceritanya begini. Idea ataupun sebenarnya adalah asal daripada Tuan Haji Kadir sendiri. Jadi dia cuba untuk mendatangi saya
dan juga para AJK ataupun ahli jawatan kuasa untuk bagaimana untuk kita menerbitkan ataupun macam mana cara kita untuk menerbitkan buku ini. Jadi kenapa orang yang lama, kenapa kita tidak bergabung dengan orang yang baru, generasi baru? Jadi apabila kita gabungkan generasi baru dengan yang lama ini menjadi satu hasil yang baik. Jadi apabila ini terjadi, tercetuslah maka buku ini di dalam menyusul zaman. Jadi ini itulah kadang-kadang ibarat kata orang kecil jangan disangka anak. Ya. Besar jangan disangka bapak. Jadi apabila kita bersama bergabung, ia akan menghasilkan sesuatu idea ataupun sesuatu yang bermakna. Lebih lagi untuk negara. Sebenarnya ini untuk pengetahuan penonton dan Isa dan Atul, buku ini dapatlah nanti insya-Allah untuk jadikan sebagai sumber penyelidikan bagi pencinta sejarah dan juga bagi para pelajar-pelajar untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Dan saya juga memberi saranan kepada penduduk kampung air yang lain, mungkin insya-Allah akan dapat menerbitkan seperti buku yang seperti yang kita terbitkan ini. Kerana kalau tidak silap saya, inilah buku yang pertama kali mungkin yang mempunyai yang begitu teliti, komprehensif, everything is there. Dari segi sosialnya, ekonominya, dan tokoh-tokoh serta jelama-jelama yang tinggal di dalam kampung. Setelah kita pun bincangkan, saya cuba membayangkan tadi kajiannya bagaimana banyak ni kan dikaji selidik berapa kelamin, berapa keluarga yang akan dikaji selidik. Perancangannya bila ni nanti? InsyaAllah 9 hari bulan Mac 2015 bersama 18 Jamadil akhir. Isnin ya. Okey, mudah-mudahan semalam nanti ya. Pada hari Isnin ya. Dan juga apa atur cara majlis yang akan diadakan pada 9 hari bulan Mac itu? Ya, atur cara yang akan berlangsung nanti ialah itu seperti biasa pengucapan pengerusi nanti ya, dan juga pelancaran buku yang akan disampaikan oleh yang dimuliakan Pin Maharaja Datuk Seri Keduka Wan Abdul Wahab bin Said. Dan seterusnya ada klip video itu mengenai kampung air sendiri dan kampung Pandai Besi sendiri. Dan kita juga mengadakan satu pameran gambar-gambar lama yang khusus untuk kampung Pandai Besi sendiri. Mungkin ada yang tidak mengetahui gambar-gambar tersebut ya. Seperti yang kita ini yang menariknya. Cakap tentang gambar-gambar, mungkin tadi Tuan Haji pun ada menyebutkan salah satu yang menarik mengenai dengan gambar nombor 3, tapi pertama-tama ingin saya tanyakan, namanya sekajap Kampung Pandai Besi, sekajap Kampung Tukang Besi. Ya. Kenapa bertukar-tukar? Tuan Haji boleh ceritakan. Mungkin mengambil masa sedikit panjang. Mengingati cerita-cerita dari orang tua dulu. Selepas Perang Dunia Pertama, sebuah serikat British trading company masuk ke Brunei, membuka satu perusahaan mengambil kulit kayu, kulit kayu bakau. Kulit kayu bakau ini diambil dan diekspor ke Amerika, ke England. Kemudian mereka juga membawa pekerja-pekerja dari Hong Kong. Tempatnya sekarang, tempat company itu dibangunkan pusat kesenian yang ada sekarang. Itulah tempatnya asalnya. Jadi pekerja-pekerja dari Hong Kong ini kekurangan orang. Kemudian company itu memanggil pemuda-pemuda untuk bekerja di company itu dalam bidang perusahaan besi, membuat parang, kapak, macam-macam lah pakai parang untuk digunakan. Jadi kebanyakan yang datang bekerja dengan syarikat ini ialah pemuda-pemuda Kampung Pandai Besi. Jadi sambil mereka menjadi pekerja di sana, mereka pun melihat macam mana orang-orang Cina dari Hong Kong itu membuat produk daripada besi ni. Akhirnya mereka pun meniru dan pandai. Kemudian mereka bila balik ke raja, balik ke kampung, bertukang sendiri. Kemudian mereka pun membuat pandaian. Arti perkataan pandai itu nantilah saya terangkan apa arti pandaian. Kemudian nama itu oleh kerana banyaknya orang pandai membuat besi di kampung itu, maka diberilah nama Kampung Tukang Besi. Itulah asal namanya. Tetapi bertukar lagi di Pandai Besi. Biarlah saya orang mendapat
macam mana perkara itu bertukar menjadi pandai basi, sila dapatkan lagu. Kalau cerita memang satu buku pun dah habis. Okay. Satu gambar yang menarik. Dengan saya fikirkan gambar tadi, tapi dikatakan gambar nombor 3 ya. Apa ceritanya ini Tuan Najib? Pada satu hari di Kampung Pandai Basi, saya sendiri dan ipar saya Allahyarham Haji Basar balik bekerja dari bandar menggunakan outboard. Dalam menuju Kampung Pandai Basi itu, rupa-rupanya ada satu turis menggambar. Saya sendiri pun dah perasan dah. Dah perasan, Mbak. Jadi apabila gambar ini berjual di kedai-kedai di Brunei, di bandar Brunei pada masa itu, saya pun beli. Hanya sesudah untuk membuat buku ini, saya balik gambar itu, rupanya Brunei postcard. Sedangkan gambar ini setelah pun dihantar ke Amerika, seluruh dunia lah. Rupa-rupanya gambar saya itu sudah sampai. Sebab ia berupa postcard. Rupanya yang di dalam gambar itu saya sendiri dan ipar saya. Itulah. Jadi sebetulnya memang ada keunikannya dan juga menarik ya. Bila kita berpeluang untuk tinggal di kampung air, sebetulnya kampung air memang banyak. Ini adalah salah satu permulaan bila mana ada pelancaran sebuah buku mengenai Kampung Pandai Besi. Jadi untuk mengetahuinya, bolehlah kita mendapatkan selepas saja pelancaran ya. Kalau masa ini dah dapat dah. Selepas saja pelancaran. Sudah boleh diumumkan harganya. Ya, harganya satu naskah ialah RM20. Tapi semasa pelancaran itu kita berikan RM15. Ya. Jadi sebetulnya dalam buku ini memang banyak gambar-gambar. Jadi manalah tahu ya, ada di antaranya khususnya bis kita yang bersama kita ya, mungkin yang tinggal di Kampung Pandai Besi adalah nenek moyang. Jadi bolehlah membeli buku ini, tahu depannya ada mak bapa, ada mama, ada nini. Okey. Dan juga memang betul lah kata Tuan Haji Hasnul tadi, untuk kajian para pelajar. Kita mengetahui kampung air ini banyak kerana kampung air ini merupakan kampung yang paling besar di dunia. Jadi dengan mempunyai nama-nama dan juga sejarahnya yang tersendiri, mungkin ada lagi yang ingin ditambah daripada Tuan Haji Hasnul sendiri mengenai dengan pelancaran buku ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ato tadi, ya sebenarnya kampung air ini memang besar sekali ya. Ini saya kan Anthony Pipita mengatakan bahawa the Venice of the East ya. Bahawa kewujudan kampung air tersebut adalah satu petanda tamadun negara Brunei Darussalam sendiri. Jadi kenapa kita tidak mengutarakan ataupun memberikan perang ini untuk generasi akan datang, supaya ia akan terus ada kesinambungan daripada dulu dan sekarang. Walaupun perubahan itu akan berlaku, dibudayasasikan seperti yang kita lihat sekarang, kampung air dulu dan sekarang memang jauh berbeza. Jadi apabila kita melihat buku ini, nampak gambar-gambar perbezaan itu amat ketara sekali. Ya, amat ketara sekali. Jadi dengan ada bukunya ini, generasi sekarang dapat melihat betapa ketamadunan Brunei itu yang utuh dan perlu kita menyemarakkan lagi ya, sesuai dengan konsep negara kita melalui Islam Beraja. Ya. Tidak sabar-sabar nanti. Sebenarnya kita ingin kongsikan perisian daripada buku ini, tapi ya untuk melihatnya dapatkan sendiri akan dilancarkan pada hari 9 bulan insyaallah. Jadi untuk 9 hari bulan itu, antara yang hadir selain daripada tetamu yang telah pun diundang, adakah hanya untuk bagi mereka yang warga Kampung Pandai Besi ataupun mungkin ada jemputan-jemputan daripada kampung-kampung lain mungkin? Alhamdulillah. Memanglah pada dasarnya niat kami memanggil. Boleh saya bercerita sedikit menambah? Kalau bercerita yang dah dapat ni pasal masa ketanya mencingkat. Saya ringkaskan saja. Ya, baik. Warga negara jelama-jelama Pandai Basi ni banyak yang bercerai-berai, Pak. Bukan bercerai-berai, berpindah-pindah ya. Ada yang di mana kata seluruh dalam negeri Brunei ada orang Pandai Basi. Betul. Malahan ada di Miri seorang orang Pandai Basi. Jadi untuk dengan adanya buku ini dipanggillah orang-orang Pandai Basi, termasuk ada yang sendiri nanti boleh hadir. Di samping itu juga kami memanggil jemputan-jemputan khas. Mudah-mudahan dipanggil jiran sekampung. Betul. Kebanyakan mereka ni orang-orang prominent yang tinggal di kampung itu, yang mempunyai sejarah dengan Kampung Pandai Basi. Datang. Mudah-mudahan. Ingin juga saya menyebut tadi nama-nama kampung di Kampung Air ini memang sudah sedia wujud dari bersama dengan kampungnya. Tetapi ada juga kampung yang bernama
mengikut sungai, umpamanya Sungai Pandan. Dulu minta maaf Sungai Kuyuk. Kemudian Sungai Kebun. Kalau ada juga mengikut nama orang bergelar yang tinggal di dalam itu. Umpamanya Kampung Khatib Sulaiman. Betul. Ada orang bergelar. Banyak lagi sebenarnya kampung-kampung tidak kurangnya juga Kampung Pandai Emas. Nanti banyak sebetulnya. Setiap kampung ada sejarahnya. Nanti akan kita lanjutkan beberapa episod yang mendatang di Pagi TV. Kita ucapkan semoga berjaya dan juga tahniah. Terima kasih. Pelancaran buku yang akan diadakan pada hari Isnin nanti. Terima kasih kerana bersedia sama kami di Pagi TV. Terima kasih kepada Auda juga kerana menyaksikan Pagi TV pada